Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادوا يا مالك. Dan mereka menyeru, yakni ahli neraka menyeru kepada mereka Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, minta sahaja, biarlah hendaknya Tuhanmu bunuh, matikan kami sahaja. Qala innakum makithun. Jawaban malaikat Malik, sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam neraka. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada pagi ini Allah pilih kita, Allah izinkan kita sekali lagi, Allah bagi lagi peluang sehari lagi kita dapat hidup. Tuhan tak tahu sempat kata sampai maghrib sekali lagi. Satu nikmat yang sangat mahal harganya, yang mana nikmat ini hanya orang yang kehilangan nikmat dia akan rasa betapa besar nilai masih lagi diberi peluang untuk hidup. Walaupun ada orang yang dia dah give up dengan hidup. Ada orang dengan musim Covid ni, dengan ekonomi yang tidak menentu, kena buang kerja dan sebagainya, dia dah rasa tak mahu hidup. Kalau Allah ambil nyawa dia waktu tu, baru dia tahu betapa bernilainya kehidupan ini. Khususnya pintu taubat masih terbentang luas, masih dibuka untuk kita memohon keampunan dan dosa-dosa kita yang banyak. Pertamanya, marilah kita ikhlaskan sesungguh hati kita. Ya Allah, ikhlaskan hati ini ya Allah. Kalaulah di sana ada niat-niat yang lain selain daripada mencari ridha-Mu, kami minta ampun ya Allah. Kami tahu Engkau amat memurkai, Engkau amat memarahi apabila seseorang hamba dia melakukan sesuatu amal bukan kerana-Mu. Penat dan sia-sia sahaja amalan kita. Yang keduanya, kita niatkan juga ya Allah, kalaulah ada pahala, ada kebaikan pada pagi ini, kami kongsi pahala tersebut dengan ibu dan ayah kami. Yang mungkin sebahagian daripada kita, ibu dan ayah sudah tidak ada di atas dunia ini, yang mereka mengharap sangat-sangat doa daripada anak-anak mereka. Mereka mengharapkan sangat-sangat pahala yang dikirimkan oleh anak-anak mereka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan anak-anak yang sentiasa berbakti kepada ibu dan ayah, walaupun ibu dan ayah sudah tidak ada di atas dunia ini. Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan, ayat yang kita baca sebentar tadi dalam surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-77, kita pernah baca dulu kat sini tahun 2018. Tetapi yang kata ayat Quran ni dia sentiasa evergreen. Ini baca, isu baca lagi pun tak apa. Dia sentiasa syarat dengan pengajaran iktibar, bagaimana ini merupakan salah satu daripada cita-cita harapan ahli neraka. Iaitulah seperti mana Allah sebut, وَنَادَوْا يَا مَالِكِ,
dan mereka menyeru, wahai Malik. Ahli neraka menyeru kepada ketua malaikat penjaga neraka. Kita baca ayat ni macam satu nada aja tuan-tuan, dalam keadaan kita kena tahu dan sedar bagaimana garangnya, bagaimana bengihnya, bagaimana cengihnya, bagaimana dahsyatnya malaikat Malik ni. Ketua malaikat penjaga neraka, penjaga-penjaga malaikat penjaga neraka ni, mereka tidak ada belas kasihan, mereka tidak ada peri kemanusiaan. Yang mereka tahu sami'na wa ata'na. Walaupun mereka Malik pernah berjumpa dengan Nabi, happy dia, seronok dia, tetapi tak nampak wajah dia. Kalau Allah jadikan wajah dia, kalau nak berdaya orang, nak tibai orang, mereka menyeru kepada malaikat Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah hendaknya Tuhan bunuh, matikan saja kami. Merayu ahli neraka, mengharap, bercita-cita sangat-sangat ahli neraka supaya apa? Supaya mereka dimatikan sahaja, kerana tak tanggung, tak tertanggung, tak tertahan derita azab neraka Allah. Sebenarnya bila kita baca kisah-kisah macam ni tuan-tuan, semua kita tahu tentang neraka Allah. Tetapi inilah kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Kenapa Nabi SAW sangat mencintai Rawdatul Jannah ni? Kerana dia memperingatkan, bukan memperingatkan tuan-tuan ni, tetapi peringatan untuk diri saya sebenarnya. Tuan-tuan semua Masya Allah, orang yang soleh dan solehah, untuk main dengan ikhlas. Bagaimana ahli neraka tak tahan, besar-besar sekor-sekor ahli neraka, tubuh mereka tak boleh nak kita bayangkan. Telinga, hidung pun besar-besar bukit. Bagaimanakah pula tubuh badan ahli neraka apabila Allah menyiksa sesuatu yang kita tidak boleh bayangkan dahsyatnya. Apa-apa kengerian, kedahsyatan, sesuatu yang menyayat hati kita, yang kita rasa sangat kejam, sangat tragis, sangat ngeri. Itu belum neraka Allah. Neraka Allah dahsyat lagi. Dibakar, kulit hangus, Allah tumbuh kulit yang baru. Hangus, tumbuh lagi kulit baru. Bakar lagi, hangus, tumbuh lagi kulit baru. Hari ni sains baru jumpa pasal apa Allah sebut macam tu. Pasal apa Allah tumbuh kulit yang baru. Rupanya kalau tak ada kulit tak rasa sakit. Kerana tu dalam Al-Quran Allah beritahu Allah akan tumbuhkan kulit baru lepas hangit, lepas terbakar, tumbuh supaya nak bagi rasa sakit yang tidak terperi dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-29 yang kita selalu baca di pagi-pagi Jumaat. Bagaimana ahli neraka dahaga yang tidak tak tahu nak cakap macam mana. Dahaga, ada tak makanan, ada tak minuman. Dahaga di sana pula sehari di sana bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Wa yastaghithu, jika mereka meminta air, yughadhu, mereka diberi minum. Bima'in kalmuhli, mereka diberi minum seperti air, seperti apa? Seperti tembaga yang mendidih, yang menggelegak. Yashwil wujuh, Allah kata, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Tak ada nak masuk dalam teka. Kulit muka habis terbakar, kulit kepala luruh. Bayangkan air itulah. Duk ingat minta air boleh dapat air. Tengok, sorry, azab di atas azab lagi. Dapat tembaga, air seperti tembaga yang mendidih tu, tuang masuk dalam tekak. Mati tak tuan-tuan? Masalahnya tak mati-mati. Sebab tu cita-cita ahli neraka dalam ayat ni
Mereka harap sangat supaya mereka dimatikan. 1000 tahun, 2000 tahun, tak ada ayam, tak ada makanan. Derita kita 3 hari pun, atau 2 hari pun, sehari tak dapat ayam. Allah, tak payah sehari yang ceramah ni pun kalau tak sedia ni kan. Duk nampak orang kecil besar dia boleh tak faham kalau orang duk ceramah ni kan. Ni pun kira okey lah, 20 minit air kan, selalu berputih air. Tetapi ahli neraka dahaga ni merintih, merayu, tak ada lah. Harap mati, ada tak kematian lagi? Tak ada dah kematian, mati sekali ya. Masa atas dunia kita meninggal, lepas tu tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala pertama berlakunya kiamat, tiupan sangkakala yang kedua kita akan dibangkitkan daripada kubur. Sudah tidak ada dah kematian. Waktu tu kita masing-masing lah. Amailah atas dunia ni, kaya macam mana pun, glamour macam mana pun, terkenal macam mana pun, disanjung, dipuja atas dunia ni, jadi artis dan sebagainya. Kali kita tengok dalam YouTube bagaimana artis, susah juga jadi orang glamour kan. Nak pergi mana orang umur kan. Kalau saya suka juga tengok kan? Ronaldo keluar pergi shopping tu, dia orang pakai main, pakai nak sign, tak boleh minum, memang tak boleh minum. Syukur kita tak jadi glamour tu. Tidak je nak kan? Tidak pergi poskam, orang batok nak sign autograf di mana, tak kacau. Tu tak kira lagi pergi market pada batas kan, tak boleh pergi mana. Itulah kehidupan dunia yang sementara. Ada orang yang tadinya dia tak glamour, tetapi di sana di akhirat dia glamour, terkenal, beruntung dia. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat yang macam ni, kita kena masuk dalam hati kita. Seperti mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beberapa kali Umar membaca ayat Al-Quran yang berhubung dengan neraka, jatuh pingsan Umar jatuh pingsan. Walaupun Umar tahu dia ahli syurga, walaupun Umar tahu Nabi dah habaq istana Umar yang sangat cantik, walaupun Umar dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi daripada Abdurrahman bin Auf, Nabi kata apa? Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di dalam syurga. Umar fil jannah, Umar di dalam syurga. Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid fil jannah. Salah seorang namanya Umar Al-Khattab. Tetapi apabila Umar membaca ayat Al-Quran, Umar pernah pingsan kerana takut kepada Allah. Kita ni tak tahu lagi. Seperti mana kata Imam Hasan Al-Basri, aku heran tengok orang dia boleh ketawa terbahak-bahak dalam keadaan dia tak tahu Allah redha dekat dia ataupun Allah murka dekat dia. Kemurkaan Allah ni boleh muncul dalam kadang-kadang kita tak sedar. Sebab itulah tuan-tuan, saya kembali untuk diri saya, sebelum mungkin apa-apa yang Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih yang Nabi beritahu yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah, beramallah. Di antaranya yang selalu kita suka ulang-ulangi, ittaqun nar, takutlah dengan neraka Allah, walau bisyaqqi tamrah, walaupun bersedekah dengan separuh buah tanah. Sedekah tak boleh kita lepas. Yang kedua, jangan terukit. Dulu saya tolong dia. Dulu tadi tak ingat lah, tak kenal lah kita. Dulu sebelum itu semua hancur amal kita. Lepas tu buatlah tuan-tuan. Kadang-kadang kita beli pisang goreng kan, ni contoh yang selalu saya ambil. Kita tahu makcik tu anak 4 orang, kadang-kadang ibu tunggal kan. Kadang memang susah orang suami legat. Kita beli pisang goreng kadang harga dia RM4 3 orang, kita pun bagi RM5. Tergamuk, kita duduk kampung susun yang rumah besar-besar, duduk tunggu minta balik RM7. Apalah kiranya kita bagi tahu makcik, keep the change. Tentang RM7 kita yang kau dapat, kita pula kita selera dari sini nak kita pay.
7 kupang tu kalau kita tak ambil, awak belum kita tak boleh bayar lah. 7 kupang kita tak ambil tuan-tuan, kita jatuh miskin ke? Sekali saya beli cucuk cempedak. Saya memang peminat tegar cempedak. Jadi kalau siapa nak panggil, kalau saya main rumah ke apa, sedia cucuk cempedak, insyaAllah. Saya tak reject lah, memang minat kan. Saya depan masjid Subang Jaya tu saya beli, harga dia RM9. Saya pun bagi RM10. Lepas tu saya kata kat akak tu, keep the change. Awaknya dia faham macam orang putih. Dia kemai, dia tak arah pendidikan tinggi. Tuan-tuan, RM1 tu dia senyum lah, dia ucap terima kasih itu lah. Padahal RM1 saya cerita ni, kita nak tengok buat amat cerita ke orang. Allah sedekah RM1 cerita ke orang, tak rasa hebat apa pun. Ni dalam surah ni lagi ramai sedekah bukan RM1. Aku tahu lah, tapi tuan-tuan simpan yang kita cerita ke orang. Alhamdulillah. Rupanya RM1 ni tuan-tuan, kadang 5 kupang, 3 kupang, 4 kupang, kita mengembirakan hati orang. Pahala yang cukup besar sebenarnya. Sila-sila hati yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Seperti mana wanita pelacur yang dengan kesian tengok anjing yang menjelirkan lidah, duk jilat tanah dahaga, dia pun ambil ayam lagi, kerana tu Allah ampun dosa dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lepaskan juga dalam hidup kita yang selalu kita duk kempen, yang saya duk kempen, sebab kekasih saya, kekasih tuan-tuan, Rasulullah yang beritahu dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, Sayyidul istighfar, penghulu istighfar, jangan kita lepaskan. Dan Nabi Muhammad siapa-siapa yang membacanya di pagi-pagi dengan penuh keyakinan, sebelum petang dia meninggal, dia di kalangan ahli syurga. Siapa-siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan, maksudnya baca sungguh-sungguh, menyesal, sedang apa yang dia ucap tu. Bila dia sebut wa abu bidzambi, aku mengakui banyaknya dosaku, wa abu bidzambi, meleleh yang matanya. Dia membaca dengan penuh keyakinan di malam hari, sebelum pagi dia meninggal, maka dia di kalangan penghuni syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa-apa saja kebaikan buat tuan-tuan, jangan peduli orang nak kata apa. Yang penting pedulikan apa yang Allah akan kata. Persiapan kita bila kita baca ayat yang sebentar tadi, yang Allah hampak siap supaya kita jangan termasuk dalam golongan yang malang ni. Apa jawapan malaikat Malik? Qala innakum makithun, kamu tetap berada di dalam azab. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ni ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan. Jangan habis aku dah. Jangan baca ayat ni. Boleh tak? Tak ada nasi-nasi lemak apa tak bagi ni kan? Tengok Haji Ma'in risau orang saya ni. Maka Haji Ma'in dia jumpa saya kat Ustaz, dia tak kenal kan? Dia kata saya pakai putah kan? Tuan-tuan, InsyaAllah pada pagi ni kita nak sambung lagi tentang peperangan Uhud. Ujung-ujung dah, bagaimana kita dah cerita dah apabila sahabat-sahabat terpa ketika mana Nabi terpisah. Nabi hanya dikelilingi oleh 9 orang sahabat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW hanya dikelilingi oleh 9 orang, iaitu 7 Ansar dan 2 orang Muhajirin. Setelah tentera pemanah 40 orang turun daripada bukit pemanah, tinggal 10. Khalid bin Walid, tentera berkuda dia 200 orang lebih kurang, 2 parti je di bukit pemanah. Hak ni tak ada, hak ni terbuka peluang bagi Quraisy tu bangkit dan untuk menang. Walaupun saat dan ketika tu bendera tentera Quraisy sudah terterak di atas tanah. Setelah 11 pemegang bendera daripada kalangan Bani Abdul Addar, di tradisi Arab Quraisy pemegang bendera bila Nabi perang daripada Bani Abdul Addar. Bani lain tak boleh ambil.
10, 11 orang pemegang bendera mereka. Maka apabila bermula saja peperangan, sasaran sahabat, sasaran Sayyidina Hamzah, sasaran Ali, sasaran Asim bin Sabit, sasaran Zubair bin Awam ni panglima sahabat-sahabat yang kita kata unit elit, unit komando tentera Islam yang memang duduk depan ni. Yang ni kira tak berganjak kan. Sasaran mereka apa? Mencari pemegang bendera. Karena waktu tu pegang bendera ni simbol marwah bagi sesebuah pasukan. Jatuh bermakna tewas. Bagaimana Sayyidina Hamzah, bagaimana Sayyidina Ali, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Panah ni tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kan dia target tempat-tempat sebarangan, dia target ni badan lihat. Yang kita Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Sehingga akhirnya terbunuh habis semua pemegang bendera Quraisy. Termasuk yang membunuh tentera Quraisy ni ada seorang lelaki yang namanya Khuzman. Tentunya ada nama. Dia ni akhirnya dia syahid juga. Akhirnya dia mati. Bila kumpul-kumpul sahabat tengok, Allah bergembira dia. Syurga dia. Tiba-tiba Nabi kata dia ahli neraka. Tiba-tiba Nabi kata apa? Dia ahli neraka. Dia di antara yang membunuh pemegang bendera Quraisy. Kalau tak silap saya, 3 orang pemegang bendera yang dia bunuh. Khuzman. Rupanya dia pergi perang bukan kerana Allah. Dia pergi perang kerana kaum, kerana bangsa, dan dia luka parah. Dalam keadaan luka parah, dia tak tahan, dia ambil panah, dia tikam diri dia. Dia bunuh diri, sahabat tak tahu. Mati dia. Bila sahabat main tengok dah mati dah, sahabat kata, ada syurga ni. Nabi kata, dia dalam neraka. Sama juga ada seorang sahabat yang dia sebelum harta rampasan perang diagihkan, dia ambil satu. Ini bukan dalam peperangan Uhud, tetapi dia curi sehelai kain kan. Harta ghanimah ni kena kumpul dulu, lepas tu panglima perang yang akan bahagi. Jadi buat sorok neraka, kata Nabi SAW. Dan dalam keadaan Nabi terpisah daripada sahabat-sahabat ni, waktu itulah Quraisy mengambil kesempatan peluang keemasan yang mereka sangat-sangat tunggu dan nanti-nantikan. Dia benar-benar habiskan riwayat hidup Nabi SAW. Mereka serbu, dan di waktu yang sama sahabat yang bertahan ni 9 orang ni all out, habis-habisan. Bagaimana sahabat Ansar 7 syahid. Sahabat Ansar yang ke-7 syahid, Ibnu As-Sakan radhiyallahu anhu. Sehingga bila yang ke-7 yang syahid, Nabi kata kepada 2 orang muhajirin, lihatlah Ansar. Lihatlah Ansar. Kita tidak mampu menandingi kebaikan mereka. Sama juga Sa'ad bin Rabi'. Nanti kita tengok ke ujung nanti. Sa'ad bin Rabi' ni dia antara orang kaya Mekah. Madinah, sahabat Ansar. Yang Nabi persaudarakan dia dengan Abdurrahman bin Auf. Dia ni orang kaya. Nabi persaudarakan dia juga dengan orang kaya, Abdurrahman bin Auf, businessman. Yang dia ada harta, dia bagi separuh kepada Abdurrahman bin Auf. Dia offer. Dia ada 2 isteri, dia tawar, pilih mana satu isteri. Aku yang hang berkenan, aku akan cerai. Tetapi Abdurrahman bin Auf bukan jenis pebuluh. Tak payah harta kamu, tak payah. Isteri keluarga kamu, tak payah. Aku doakan kebaikan kepada keluarga kamu. Senang dia tunjuk aku di mana pasar. Ni Abdurrahman bin Auf. Dia tengok hati dia tahu macam mana nak jengring kau. Ya. Ada setengah orang dia, abang tak tahu lah kerja payah apa semua kan. Sebenarnya kalau rajin ni, COVID ke tak COVID, insyaAllah. Sa'ad bin Rabi' di dalam peperangan Uhud, habis peperangan Uhud, dia di antara sahabat yang luka parah yang sangat serius. Ramai sahabat yang syahid, ramai sahabat yang dipotong di belah dada, dipotong telinga. Indon dia buat gelang telinga-telinga sahabat. Sukirnya. Habis perang Nabi suruh Zaid bin Thabit. Waktu tu Zaid bin Thabit adalah Nabi hijrah. Zaid bin Thabit umur 9 tahun.
Peperangan Uhud tahun ketiga, lebih kurang 14 tahun. 3 je 11. Kita saya kalkulator 14. Lama tak kerja matematik ya. Lama lah. Gimana? Bulan 6 atau 4 macam. Tapi boleh ingat lagi lah integration, differentiation tu insyaAllah. Limits and continuity. Probability, asal probability buah ya. Nabi kata kepada Zaid bin Sabit, cari Sa'ad bin Rabi', sampaikan salam aku kepada dia dan tanyakan khabar dia. Maka Zaid bin Sabit ni anak muda remaja waktu tu, dia pun pergi cari. Akhirnya dalam himpunan sahabat yang dah syahid, yang cenderung, dia nampak Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni dia nampak, dia pun main, dia pun kata, bagi salam, wahai Sa'ad, Nabi bertanya khabar kepada kamu waktu itu. Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan luka parah, dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Nabi bertanya khabar kepada kamu. Nabi memberikan salam, menyampaikan salam kepada kamu. Sa'ad bin Rabi' jawab, aku okey. Beritahu kepada Rasulullah, aku okey, aku tak ada apa. Cuma aku tercium bau syurga. Dan aku nak pesan kepada kamu, wahai Zaid bin Sabit, tolong sampaikan pesanan kepada orang-orang Ansar. Tolong sampaikan pesanan kepada orang-orang Ansar bahawa tidak ada gunanya mata mereka masih lagi berkedip, sedangkan Rasulullah SAW tidak selamat. Aku nak pesan sungguh-sungguh, ini Ansar, sahabat Rabi' cinta kepada Rasulullah, walaupun dalam keadaan yang waikan, sempat lagi, wahai Zaid, pesan kepada Ansar, tidak ada guna kalian hidup jika Nabi tidak terselamat. Tidak ada guna kalian masih berkedip mata, sedangkan Rasulullah tidak selamat. Lepas dia sebutnya itu, syahid dia. Allahu Akbar. Inilah Ansar. Sebagaimana mereka bukti, 7 orang ni syahid kerana mempertahankan duduk Abu Khalid Ratih Dumai. Waktu itu tinggal 2 orang kan, dari cerita Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Bagaimana Talha menunjukkan kepahlawanan dia yang cukup luar biasa, sehingga ada ketika dia terpaksa berhadapan dengan sebelah awak tentera musyrikin dalam satu waktu. Tak heran jari-jari dia putih, tak heran di tubuh badan dia ada 80 kesan-kesan tentakan, luka parah, dan dia tidak syahid. Tetapi terkujur dia bila Abu Bakar dengan Abu Ubaidah sampai saja, sahabat pertama sampai Abu Bakar, lepas itu Abu Ubaidah sampai dekat dengan Nabi ni. Nabi kata, jaga-jaga, tolong tengok sahabat kamu ni. Siapa dia? Talha bin Ubaidillah. Telah wajib syurga baginya. Subhanallah. Itu semua cerita tu berlepas. Kita macam tak berapa nak ingat kan, Pak. Bagaimana sahabat-sahabat mulai mengemuruni Nabi SAW di saat sebelum tu Nabi hanya dijaga oleh 9 orang. Sahabat-sahabat utama yang duduk depan terpisah, dan mereka berusaha, mereka fikir di mana Nabi, bagaimana dengan keadaan Nabi. Orang pertama sampai Abu Bakar, lepas itu Abu Ubaidah, lepas itu Abu Dujana sampai Ali, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, Ummu Umarah, Musaibah. Ada seorang wanita yang juga cabut pedang mempertahankan Nabi, Qatadah bin An-Nu'man, Umar al-Khattab, Hatib bin Abi Balta'am, Sahal bin Hanif, dan juga Abu Talha. Di sahabat-sahabat pertama yang sampai kepada Nabi SAW. Terus mereka memagarkan diri mereka untuk melindungi Nabi SAW, dan tekanan tentera musyrikin semakin meningkat, sehingga dalam saat itu Nabi SAW terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dikorek oleh Abu Amir Al-Fasik.
Abu Amir Al-Fasik ni, dia ni adik-beradik satu kelab lah dengan Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Abu Amir Al-Fasik bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia pula hijrah daripada Madinah pergi Mekah. Kerana benci, berdendam dia dengan Nabi. Kerana dia sebetulnya dia ketua sama-sama dengan Abdullah bin Ubay. Tapi bila Nabi sampai, orang tak kenal dia lah, dan dia pun malah dia sangat mahir seret belok di Uhud ni. Sebelum tentera Islam sampai, dia dah piara korek lubang. Lepas tu tutup dengan pelopor taman. Dan Nabi dalam keadaan kritikal ni tuan-tuan, Nabi SAW terjatuh ke dalam lubang yang dikorek, yang dirancang oleh Abu Amir Al-Fasik ni. Sehingga tercedera lutut Nabi SAW. Nabi tak nak bangkit. Siangkan Nabi ni. Saya ni Uhud ni bila baca seorang pun kan, bila baca rasa sebab lah kan. Bagaimana kita sambut Maulid Rasul kan. Kita bukan hanya sambut dengan jiwa yang kosong. Jadikan kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pedoman bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, yang Nabi habang aku dengan orang lain, aku boleh balas jasa, aku boleh balas, aku guna harta dan sebagainya, tetapi seorang ni aku tak boleh balas. Kerana tak termampu nak balas Abu Bakar ni. Nabi jenis ambil Abu Bakar ni bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Nabi asal ambil je. Dan Abu Bakar ni seorang manusia yang Nabi tahu hati dia. Dia tak ada bagi-bagi balik, letak tangan kat dahi. Allah silap pula. Ini sedekah terlebih. Tabung lalu tadi. Orang target nak bodoh. RM2 tengok terkenal dia 50. Orang duk parti lepas juga 50. Seminggu tak jumpa dia kat surat. Tanya pasal apa? Dia mampu. Sayyidina Abu Bakar, hati nurani Abu Bakar, Allahu Akbar. Waktu sahabat-sahabat melindungi Nabi inilah terselah kepahlawanan yang cukup luar biasa. Di antaranya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia memagarkan diri dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dia angkat dada. Dia melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam daripada panahan musuh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni apa hubungan dengan Abu Talha? Pak tiri dia. Kerana Abu Talha berkahwin dengan mak Anas, Ummu Sulaim. Abu Talha ni tak payah cerita lah tuan-tuan. Umur 80. Dalam keadaan umur 80, apabila panggilan jihad untuk berperang, Abu Talha suruh anak dia siapkan kelengkapan senjata untuk ayah keluar pergi berperang bersama-sama dengan tentera Islam menaiki kapal laut. Anak-anak dia jawab apa? Ayah, cukuplah, ayah dah berperang dengan Nabi. Ayah berapa banyak dah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kami. Abu Talha dengar-dengar marah dia, terus dia baca ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-41. Infiru khifafan wa thiqala. Keluarlah kamu berjihad, sama ada dalam keadaan bersenang, ada dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Hampa tak jumpa ke ayat tu? Kata Abu Talha. Marah anak dia. Anak dia pun tak boleh kata apa. 80 lebih lah. Kalau kita 80 lebih tuan-tuan, 3 serangkai macam mana dah? Orang tinggi dah, kolesterol pun dah lebih dah. Campur dengan gam, campur dengan 2 bulan lama sikit, 2 tengok muka bila lah orang tua dia nak habis kan. Tapi lambat sikit kot, sebab silma apa tak ada ni kan. Ada bekas tu nampak lagi saya je masuk kan. Tuan Abu Talha dia keluar pergi sekali perang, naik kapal tengah-tengah lautan. Allah ambil nyawa dia, syahid dia. Sahabat tak tergamak nak simpan dia dalam laut, walaupun boleh nak simpan dalam laut kan. Dulu orang pergi haji kan, saya cerita macam kita ada pengalaman pergi haji naik kapal laut. Ada siapa-siapa kat sini? Siapa yang paling senior kan? Sebut paling tua marah. Yang agak, yang lahir awal pada yang lain kan? Adam kita lah yang tutup kita sembang dulu. Oh, meninggal je kan, kapal laut 2 bulan. Haji Mai masih ada pengalaman kan. Nanti tengok isu lusa boleh pula tentang haji menaiki kapal laut. Abu Talha
sahabat dia cari daratan 7 hari baru jumpa daratan. Jasad Abu Talha, mayat Abu Talha tu ada, walaupun lepas 7 hari masih fresh, masih segar. Sebagaimana sahabat-sahabat syuhada Uhud kan, apabila zaman Muawiyah kan, dia pun nak buat macam satu, kalau hari ni kita kata pai ayak, kuat-kuat syuhada Uhud ni, di antaranya terkena tubuh badan Hamzah. Sahabat kena bagaimana keluar darah, mengalir darah. Abu Talha, karam Abu Talha, walaupun 7 hari mayat dia tak busuk, fresh, wangi. Abu Talha yang dia ada kebun kan, anda ingat lagi kita pernah cerita Abu Talha, dia ada kebun. Apa nama kebunnya? Apa? Kebun Rayyan? Ya, nama kebunnya kebun Bayruha. Kebun Bayruha yang berhampiran dengan Masjid Nabi waktu itu. Tapi hari ini dah menjadi sebahagian daripada Masjid Nabi. Yang apabila turun ayat surah Ali Imran ayat 92 kan, ya Allah, kamu belum mencapai kebaktian yang sebenar sehingga kamu menginfakkan sebahagian daripada harta yang paling kamu sayangi. Ayat ini kita boleh baca ya tuan-tuan. Saya pun boleh baca dah. Apa yang kita paling sayang, itulah sedekah yang paling afdal. Di mana ada 2 biji rumah kan? Yang mana paling sayang? Balik tengok Ali Imran ayat 92. Yang mana ada kereta BMW lah, tu naik Malaysia sedekah. Tuan, Abu Talha dalam peperangan Uhud, orang tidak akan melupakan bagaimana dia melindungi Nabi SAW dalam keadaan Nabi dah luka parah, dalam keadaan Nabi berdarah wajah Nabi kan, besi melekat, bekas kena setelah tetakkan Ibnu Qami'ah. Mula Ibnu Qami'ah tetap bau Nabi. Nabi pakai baju besi, walaupun Nabi pakai baju besi, tetakkan Ibnu Qami'ah ni. Ibnu Qami'ah ni di antara tentera Quraisy yang paling ganas. Dia bayang Nabi berhadapan, tapi Nabi tak takut. Dia tetak Nabi ni sekuat hati dia di bahu Nabi. Kesan tetakkan dia sebulan Nabi menderita sakit. Lepas tu dia ribah tu kena muka Nabi ni, atau besi Nabi pakai ni tertikam di pipi kanan, tertikam di pipi kiri Nabi SAW. Allah, dia panah musuh. Bila dia panah je, Nabi duduk solehan, Nabi duduk tengok kena ke tak kena. Abu Talha bila tengok Nabi duduk solehan, Abu Talha kata apa? Aku bertaruhkan ayah dan ibu aku, wahai Rasulullah. Tolong Tuhan jangan Tuhan mendongak-dongak, jangan duk jengok, duk tengok. Aku bimbang ya Rasulullah. Aku takut, aku khawatir anak-anak panah musuh akan mengenai Tuhan. Cukuplah ya Rasulullah batang leher aku yang menjadi garam gantinya kepada batang leher Tuhan. Maksudnya dia pertahankan Nabi, dia protek dengan badan dia, dengan leher dia untuk melindungi Nabi SAW. Tuan, siapa lagi yang hebat? Abu Dujannah radhiyallahu anhu. Abu Dujannah, kita ada cerita dalam peperangan Uhud. Dia mendapat pedang Nabi SAW. Dia dapat pedang Nabi. Setelah mulanya Nabi tawar, ada siapa ada nak mengambil pedang aku ni dan mampu menunaikan haknya. Dengan segera Az-Zubair bin Awam meminta, Nabi tak bagi. Ali meminta, tak bagi. Hamzah meminta pun tak bagi. Dan Abu Dujannah ni dia tanya apakah hak pedang. Rupanya sahabat lain tak tanya apakah hak pedang ni, Abu Dujannah yang tanya. Nabi jawab, hak pedang ni kamu tebas musuh sehingga pedang ni lebih kurang macam rosak macam itulah. Abu Dujannah kata, aku akan laksanakan ya Rasulullah. Terus Nabi bagi dekat dia. Dia badan besar Abu Dujannah, tapi dia miskin, sahabat miskin.
Dia dapat dia berjalan, dia dapat tu, dia ambil kain serban dia warna merah, dia pun ikat kepala dia. Sahabat Ansar tahulah yang kata Abu Dujannah ni, kalau dia berkeluar dah serban tu, dia dikenali serban mak. Maksudnya dia akan perang sampai mati. Dia tak ada yang kana. Dia dapat dia ikat kepala dia dengan penuh kesemungan, dengan dia pegang pedang Nabi ni, dia ribah macam tu, dia jalan. Musuh tu nampak. Nabi kata, jalan macam ni, kalau tempat lain Allah murka. Sebab jalan dengan penuh kesemangat. Tetapi di sini, yes, ya, tengah perang. Takkan tengah perang tu, tak apa dah, saya malu dah. Tengah perang ni, duk main sotong kunyit ke, sotong kereta ke, sotong umbrella ke apa kan. Ni hari ni zaman ya. Abu Dujannah panah musuh main, dia tahan dengan badan dia tuan-tuan. Sehingga di belakang dia penuh bercakap-cakap anak-anak panah. Sahabat-sahabat yang lain, dia biasalah bulan depan. Tuan duduk tengok saya boleh. Habis dah kuliah. Kuliah habis dah. Kuliah habis. To be continue next month insya-Allah. 7 minit dah. Syuruk 7 3 minit. 7 2 minit. Kira saya terlajak 5 minit. SOP bulan 6 kena bangkit. Sengaja ambil boleh subuh. Ya. Jadi saya rasa alhamdulillah apa yang kita kongsi pada pagi ini tuan-tuan, segala puji bagi Allah. Kita mengimbau, kita mengingati. InsyaAllah dalam depan kita nak tengok lagi bagaimana hebatnya Habib bin Abi Balta'ah, Sahal bin Hanif, Qatadah bin An-Nu'man. Ini semua ni kan tuan-tuan, tidak ada tandingannya. Layaklah mereka syurga Allah tuan-tuan. Sebab tu tak pelik lah kan, sahabat ni syurga, ahli syurga. Tiba-tiba kita hari ni baru mengaji sikit-sikit, tiba-tiba mencaci maki sahabat Nabi. Biadabnya sahabat berkorban darah, air mata, harta, masa, segala-galanya untuk Allah dan Rasul. Bagaimana mungkin kita boleh berdiam diri apabila orang menghina sahabat-sahabat Nabi SAW? Cinta apakah kita ini kepada Rasulullah SAW? Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan yang saya sayangi, saya kasihi. Kalau Allah izin bulan depan kita sambung. Kalau tengok-tengok bulan depan tuan-tuan jadi arwah lah, tak bak saya jadi arwah. Mudah-mudahan kita berjumpa di syurga Allah. Tengok-tengok cakap jadi arwah. Dan ni kalau dia apa? Syarat mati bukan semestinya sakit. Ada orang duduk sakit, duduk terlantak, tak bangkit 2 tahun, tak mati-mati. Hak sihat tu, duduklah kereta CV, tiba-tiba Mayvi kena apa, dia bawa pengaruh dadah, melanggak pun tepi kan. Oh dahsyat tu, itu kata kematian ni. Syarat mati bukan semestinya sakit. Syarat mati bukan semestinya tua. Tambah-tambah ada 2 lagi kena jaga. Kan? Tu ayat tu kena jaga betul. Syarat mati bukan semestinya bersedia. Betapa ramai orang yang tak bersedia, dia rasa boleh hidup lama. Saya di kampung saya Sunyarat ni dapat lately ni, dapat berita kematian geng yang muda, umur 21, umur 22, umur 24 kena jantung, kena ya Allah, hak tu tak mati. Hak muda-muda tu jalan. Tak kira dengan aksiden lah, tu biasa lah. Mudah-mudahan kita sama-sama mengingatkan diri kita bahawa dunia ni sangat seketika. Dulu ni banyak hidup sini lah, handsome dulu. Dulu nasi 2 pinggang, 2 pinggang pula. Nasi 2 pinggan ni kira tak ada apa. Rogai loh. Dulu main bowling tak ada apa aja. 4 jam, 5 jam saya pun dulu masuk tournament. Main 18 game. Oh. Tapi lah ni main badminton. Saya 2 hari lemah habis. Dulu tengok kat cermin tak ada ubat putih Haji Yusuf. Masa nak dulu semula tak ada kan. Bulan ni bukan Haji Yusuf je saya apa-apa. Itulah dunia. Dunia ni kata Nabi, kita nak jalan jauh, kita singgah kedai makan, kita singgah pelabuhan, kita singgah sementara saja. Ambil apa-apa yang sekadar perlu. Lepas tu, karena itulah sepatutnya yang berlaku. Tidak ada istilah kita sedih. Tetapi ada istilah sedih apabila kita tengok amal kita tak tambah pun. Tahajud tak buat pun.
Pada tu terkejutnya, kita pergi pencong. Lepas tu tak boleh terima kena. Witir semalam pun tak boleh. Tapi kalau sini mesti kan ni balik. Ini kampung tersusun. Saya cerita kampungnya berceramuk tak tersusun. Ni. Mudah-mudahan tuan-tuan sama-sama kita persiapkan diri kita. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak kepada Allah, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah akan jari kebaikan tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.